want much, I just want everything. Thought that I could do almost anything. One step in front of the other. Thought that I could do it alone. In the blink of an eye, it's just another day telling me why. I'll find another way. Got this feeling, got me reeling. I can almost start believing. Now there's me and you, and we are not alone. You and me, we are together now. Through my window I can see there's more than you and more than me. Me and you, and we are not alone. Different view, we are together now. Through my window I can see our wildest dreams could be so real. Secara asasnya saya di sini sebagai KPSU unit ampilan guru. Kita menyelaras mengenai pengambilan guru-guru baru, new teacher, and kita bekerjasama secara langsung dan tak langsung dengan beberapa agensi seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran yang bertanggungjawab untuk melantik guru-guru baru. Jadi from forecasting and so on, kita bekerjasama dengan bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan sendiri, di bahagian perancangan dasar, bagaimana kita mengunjurkan guru-guru yang akan diambil 5 tahun akan datang. Sebagai contoh, guru-guru yang akan dilantik pada tahun 2021 akan diambil unjurannya dan dibuat pengambilan pada tahun ini, 2016. Jadi dari segi institusi yang provide servis untuk menyediakan guru ni, providing teachers, adalah Institut Perguruan Malaysia. Untuk guru-guru di sekolah rendah dan juga universiti awam kita, 13 universiti awam kita akan membekalkan ataupun provide training
untuk guru-guru bagi bekalan sekolah menengah. Jadi setiap tahun di unit ambilan guru di bawah kawalan dan sediaan saya akan menyelaras dari segi demand and supply of the new teachers. Jadi ada tahun-tahun yang kita mengalami kekurangan guru dan juga ada tahun-tahun yang kita mengalami lebihan guru, which is lambakan guru di pasaran. Bagaimana cara tim Cik Izrat untuk mengatasi masalah itu secara strategik? Secara dasarnya kita akan cuba tempatkan semua graduan-graduan unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksud saya, graduan-graduan unjuran ini adalah graduan yang telah kita unjurkan seperti yang saya sebut sebelum ini, 5 tahun sebelum. Kita akan cuba tempatkan mana mereka ini adalah di dalam unjuran kita. Tapi sebelum itu, kita akan cuba tempatkan dahulu graduan-graduan yang mana di bawah tajaan kita. Kita utamakan graduan tajaan. Ya, betul. Kita utamakan graduan tajaan kita dan seterusnya kita akan pergi kepada graduan di bawah unjuran kita. Dan jika berlaku kekurangan guru ataupun critical kekosongan atau vacancy of teachers, kita akan go for the non-unjuran. Kita akan pergi kepada bukan unjuran kita. Cuma kekangan ataupun cabaran paling besar kita di kementerian adalah bila kita mengalami lebihan ataupun lambakan guru pada satu-satu tahun, kita akan mendapat tekanan daripada bakal-bakal guru ataupun graduan-graduan yang telah tamat pengajian. Dalam masa yang sama, kita mengalami pengecutan dari segi keperluan guru, penjawatan pun dibekukan dan sebagainya. Jadi kita tak dapat menempatkan semua graduan-graduan yang telah tamat pengajian itu secara serentak pada tahun-tahun semasa. Ini menimbulkan satu tekanan kepada pihak graduan sendiri dan juga pihak kementerian. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk menjawab segala persoalan graduan di sana, dan saya as a team dengan pasukan-pasukan saya akan membuat task force untuk penempatan guru, mengambil kira cabaran-cabaran tadi. Dan task force kami juga akan bekerja bukan sahaja untuk mengatasi masalah lebihan graduan, tetapi ada juga pada tahun-tahun tertentu kami akan mengalami kekurangan guru. Jadi bila kekurangan guru ini disebabkan oleh pertambahan jawatan ataupun pembukaan institusi baru dan juga trend persaraan pilihan yang meningkat setiap tahun. Maksudnya task force itu diwujudkan untuk menilai semula implementation yang kita dah buat. Maksudnya kaedah penempatan yang kita laksanakan tu. Betul. Jadi pewujudan task force itu untuk menilai semula, untuk kita buat corrective measure. Maksudnya kita cari penambah-penambahbaikan yang kita akan buat selepas ini. Bukan begitu maksudnya. Ya, dia lebih kepada more towards problem solving. Damage has been done. So task force kita lebih mencari kepada kaedah penyelesaian. Dan alhamdulillah setakat ini kita berjaya lah, sampai 2016 ini kita berjaya menyelesaikan kesemua masalah penempatan graduan tahun-tahun sebelum. Penempatan graduan tu dibuat mengikuti kekosongan dan option yang diperlukan lah. Betul. Betul. Apa yang saya boleh simpulkan di sini, dari segi dasarnya, bagaimana dasar pemanggilan guru ni, bagaimana dasar itu diformulasikan ialah melalui kaedah unjuran. Okey, daripada kaedah unjuran, kita nak implementasikan pengisian guru berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan option.
Dan untuk menilai kembali kekangan-kekangan, cabaran untuk menghadapi cabaran tersebut, kita buat penilaian, kita buat pemantauan melalui task force tersebut. Betul. Jadi seolah-olah 3 elemen ini boleh merangkumi seolah-olah strategic management yang Cik Izzah laksanakan dalam konteks yang agak luas, Betul. iaitu dasar KPM itu sendiri. Dasar KPM dan juga konteks isu negara actually. Kerana kalau kita lihat bidang pendidikan ini begitu kritikal di dalam sebuah negara, kerana pendidikan ni adalah aset masa depan negara yang menghasilkan generasi yang akan membawa negara Malaysia ataupun negara kita ni di masa hadapan. Kita yang akan corakkan. Jadi bila kita corakkan produk kita pada masa hadapan, sudah tentu kita perlukan pemilihan guru yang berkualiti untuk mencorakkan produk kita pada masa hadapan. Sangat menarik perkongsian mengenai bagaimana satu dasar itu diformulakan, dilaksanakan dan dinilai semula. Dan satu lagi saya nak share juga, cabaran besar juga yang kita hadapi adalah dasar-dasar yang sentiasa berubah. Oh, okey. Dasar-dasar yang sentiasa berubah, kita sudah melaksanakan unjuran dan sebagainya seperti yang saya cakap tadi. Tetapi there is intervention between 5 years of unjuran and so on tu, kita ada intervention dari segi dasar baru, dasar berubah dan sebagainya. Contohnya dasar pemenjangan tempoh persaraan daripada 58 ke 60 tahun. Itu memberi kesan sebenarnya kepada unjuran guru di kementerian. Dan yang terbaru sekali adalah dasar empowerment kepada negeri Sabah dan Sarawak, berdasarkan 90% guru-guru kelahiran Sabah dan Sarawak mesti ditempatkan di negeri asal mereka. Jadi itu menjadi dasar-dasar yang memberi tekanan dan juga mewarnai lanskap pendidikan pada masa sekarang. Tapi macam saya kata tadi, kita di sini sebagai penjawat awam, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk perkhidmatan awam secara khususnya dan juga pendidikan secara keseluruhan. Okey, terima kasih. Okey, Cik Izzah, terima kasih atas perkongsian yang menarik mengenai dasar-dasar di KPM dan bagaimana KPM dan tim Cik Izzah sendiri mengatasi segala halangan dan cabaran untuk melaksanakan dasar tersebut. Saya percaya untuk melaksanakan satu dasar secara strategi perlu ada perancangan yang rapi dan ianya saya yakin memerlukan kerjasama banyak pihak. Boleh Cik Izzah kongsikan bagaimana untuk mendapatkan komitmen dan kerjasama daripada bahagian-bahagian yang terlibat, sebagaimana pada awal temu bual tadi Cik Izzah nyatakan melibatkan Suruhanjaya, perkhidmatan pelajaran dan sektor-sektor operasi pendidikan di KPM. Boleh kongsikan? Ya, betul. Antara cabaran-cabaran lain dalam melaksanakan tugas, salah satunya adalah kerjasama di antara pasukan dan juga di antara bahagian-bahagian. Seperti yang kita maklumkan, di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, kita mempunyai lebih 38 buah bahagian. 38 buah bahagian di HQ sahaja. Dan kita juga mempunyai 14 buah jabatan di negeri, Jabatan Pelajaran Negeri. Dan seterusnya kita mempunyai 138 buah pejabat pendidikan daerah yang tersebar di seluruh negara, di daerah-daerah.
Dan akhir sekali institusi kita yang paling kecil, kita mempunyai lebih 10,000 buah sekolah menengah dan juga rendah. Sudah tentulah dalam menguruskan keseluruhan organisasi yang saya sebutkan tadi, akan ada isu-isu penyelarasan, akan ada isu-isu kerjasama, akan ada isu-isu komitmen dan sebagainya. Tetapi saya sentiasa mengambil positif mengenai perkara-perkara tersebut, dan kita menggunakan kaedah perbincangan dan juga mesyuarat bersama dengan bahagian-bahagian untuk kita selaraskan segala masalah yang timbul. Sebagai contoh, untuk kita tempatkan graduan-graduan baru ni sebagai pegawai pendidikan, pegawai perkhidmatan pendidikan setelah dilantik oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, kita terlebih dahulu akan duduk bersama-sama dengan sektor profesional di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita sebagai penyelaras di bahagian pengurusan sekolah, bahagian pengurusan sumber manusia, akan menyelaras satu mesyuarat bersama dengan sektor profesional seperti bahagian pengurusan sekolah harian, bahagian pendidikan teknik dan vokasional, bahagian sukan, bahagian pendidikan keras, dan juga agensi-agensi luar seperti yang sebut tadi, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Jabatan Perkhidmatan Awam, Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan juga universiti-universiti awam. Untuk kita pastikan terlebih dahulu kekosongan jawatan, ini kita akan buat perbincangan yang rapi lah. Even though last 3 years before, kita set up bengkel di luar untuk memastikan bahawa kekosongan jawatan itu adalah tepat. Sebelum kita mengemukakan jumlah kekosongan jawatan ataupun jumlah keperluan guru berdasarkan option kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran untuk ditemukan. Penyelarasan ini penting bagi kita menentukan jumlah calon-calon yang akan dipanggil temu-duga dan juga nisbah calon simpanan yang akan disediakan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran untuk kegunaan kita pada masa hadapan dalam calon simpanan tersebut. Dan semua ini mustahil akan berlaku dengan hanya panggilan telefon, dengan hanya mengutus surat, memo dan sebagainya. Yang paling penting bagi saya untuk menyelesaikan masalah kerjasama dan juga penyelesaian ini adalah face value. Face value itu bertemu muka lah, dalam perbincangan, dalam mesyuarat, dalam bengkel dan sebagainya. So, bila ada face value daripada bahagian-bahagian atau wakil-wakil bahagian yang datang ini, kita ada trust. Kita boleh dapatkan komitmen dan sebagainya. Itu antara mekanisme ataupun cara yang saya laksanakan untuk dapatkan kerjasama. Selain daripada penggunaan soft skill sendiri, dengan bahagian-bahagian ini kadang-kadang biasalah mereka juga sibuk seperti kita, kadang-kadang tak boleh memberikan komitmen dan sebagainya. Di situ gunanya soft skill ataupun PR. PR dengan bahagian-bahagian tersebut, berkenalan dengan lebih lanjut dengan representatif daripada wakil-wakil tersebut supaya ada satu hubungan ataupun networking, engagement di situ dengan bahagian-bahagian sama ada di dalam KPM ataupun di luar KPM sendiri yang
saya nampak selepas saya melaksanakan cara engagement melalui PR dan juga soft skill itu, dia menjadi lebih berkesan, lebih harmoni dan lebih mendapatkan komitmen daripada mereka daripada sebelum ini. Saya setuju dengan kaedah yang Cik Zati pakai sebab sebagai leader, as a leader, kita ada banyak approach dan ada people oriented and job oriented. Daripada sini saya boleh katakan kaedah yang kaedah seimbang. Maksudnya people oriented and job oriented. Soft skill untuk dapat komitmen, untuk wujudkan suasana harmoni, tetapi dalam masa sama task perlu diselesaikan sebab ada setengahnya terlalu fokus pada job oriented and setengahnya pada people oriented. Tetapi untuk dalam usaha untuk melaksanakan dasar-dasar yang besar di KPM yang banyak cabarannya, memang perlu seimbang antara job oriented and people oriented. Okey, kalau sebelum ini Cik Izra kongsikan cara untuk penyelarasan dengan bahagian, penyelarasan dengan pihak-pihak lain, apa kaedah yang terbaik yang Cik Izra gunakan untuk menyelaras unit Cik Izra sendiri untuk mendapat kerjasama daripada pegawai kaki tangan Cik Izra sendiri, memandangkan unit ambilan guru ni antara salah satu unit yang penting di KPM sebab melibatkan pengambilan guru baru. Jadi kalau Cik Izra boleh ceritakan, adakah Cik Izra menggunakan tools atau analisis seperti contohnya SWOT analisis, kalau boleh dikongsikan bersama. Tadi kita bercakap mengenai isu negara, kita bercakap mengenai isu kerjasama di antara agensi dan sebagainya. Sekarang berbalik kepada asas sekali, iaitu di unit saya sendirilah. Bagaimana saya manage unit saya untuk bekerja bersama-sama saya. Okay, first of all, I would like to share about gaining their respect. Itu rahsia ataupun resepi saya bila saya bertukar ke satu-satu kementerian, bertukar ke satu-satu bahagian atau bertukar ke satu-satu unit. Kerana kita tak akan dapat melaksanakan kerja dengan sempurna dan berkesan jika kita tidak, as a leader, tidak dapat respect daripada kita punya subordinate. In order to gain the respect tu, saya menggunakan kaedah-kaedah seperti strength, their weakness, opportunity, and threat, SWOT analysis maybe, kan, untuk menganalisis setiap individu dalam unit saya itu dari segi siapakah mereka, bagaimanakah mereka hendak dilayan, dan juga apakah keperluan mereka. Saya menggunakan SWOT analisis untuk menganalisis, dan saya dapat apa yang saya sebut tadi, siapakah mereka. Siapakah mereka itu di dalam organisation, siapakah mereka juga di dalam masyarakat dan sebagainya. Itu saya observe dulu. Dan selain saya dapatkan siapakah mereka, saya juga lihat potensial mereka. Bagaimana mereka boleh dibangunkan di dalam unit. Selain daripada melaksanakan kerja-kerja hakiki, cara saya adalah saya akan facilitate dan juga saya akan menjadi mentor untuk bangunkan skill dan juga potensi my subordinate. Dan setelah saya dapat keseluruhan itu, barulah saya akan cuba mendalami mereka, bekerja dengan mereka dan bersama-sama mereka untuk lebih rapat dan sebagainya. Dan bila saya laksanakan semua ni, ternyata
saya lebih mudah mendapat bantuan, saya lebih mudah mendapat kerjasama, saya lebih mudah menguruskan sebenarnya masalah unit setelah saya tahu apa dia punya weakness, dia punya strength, dia punya opportunity dan threat yang mereka hadapi dalam unit saya. Dan nevertheless, saya juga amat menekankan ketegasan dalam menguruskan unit. Walaupun saya seorang yang melihat kepada keperluan, saya seorang yang memberi kepercayaan dan sebagainya, tetapi saya juga mengamalkan konsep tegas dalam melaksanakan kerja. Dan di unit saya ini, sebelum saya masuk ke unit ini dan di agensi-agensi sebelum ini pun, saya akan melaksanakan mesyuarat sekali sebulan. Itu kaedah monitoring saya lah sekurang-kurangnya. Dan ada juga sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Tetapi sekali sebulan tu adalah minimum yang saya akan laksanakan. Sebab saya percaya there is no other method of monitoring our subordinate kembali kepada tadi dengan cara face value. Walaupun saya boleh email, itu pun saya laksanakan. Saya boleh arah melalui telefon dan sebagainya, tetapi face value itu adalah amat penting. Untuk skop yang kecil pun memang Cik Izzah sendiri ada kaedahnya, ada formulationnya, ada monitoring kaedahnya, implementationnya. Cuma boleh ceritakan cabaran-cabaran juga dalam mengendalikan unit ini. Berapa orang dalam unit Cik Izzah ini, cabaran-cabarannya, dan bagaimana Cik Izzah menilai mereka? Adakah solely 100% based on your evaluation, or ada juga menerima penilaian-penilaian daripada orang lain, orang luar daripada unit ni? Apa Cik Izzah ceritakan? Okay. Keseluruhan unit saya mempunyai seramai 25 orang kaki tangan yang terdiri daripada pelbagai grade. Daripada selepas saya PSU, penolong setiausaha grade 44, sehinggalah ke pembantu operasi lah, grade N11. Terdiri daripada pelbagai lapisan. Dan saya merasakan sehingga sekarang saya tidak ada banyak masalah dalam menguruskan unit ambilan dulu ini yang melibatkan 25 tu agak ramai lah. Ya. Dan cara saya bekerja, kemungkinan saya akan memanggil setiap seorang daripada mereka untuk diberikan task yang saya perlukan, dan saya akan follow up sentiasa. Macam kalau saya perlukan benda tu urgent, saya akan follow up 3 jam ataupun 4 jam sekali dan sebagainya. Kalau tu tidak melibatkan sesuatu yang urgent, pada keesokan harinya saya sudah bertanya tugas yang saya minta untuk laksanakan. Dan mestilah ada pelbagai karena dan pelbagai attitude lah di dalam unit saya sendiri pun. Since 25 orang kan, ada yang ada masalah keluarga, ada yang ada masalah tata tertib. Saya tak dapat lari daripada semua itu. Tetapi saya lebih suka menggunakan kaedah confrontation dengan mereka. Apa masalah mereka, dan saya cuba bantu untuk selesaikan masalah mereka.
walaupun masalah-masalah itu melibatkan masalah-masalah peribadi yang within my territory lah, yang mampu saya selesaikan, saya akan cuba. Dan dari segi monitoring terhadap unit ni sendiri pun, tadi saya ada cakap mengenai mesyuarat dan sebagainya. Evaluation. Dari segi penilaian terhadap individu pula, saya sendiri seorang yang suka observe, dan kebanyakannya tu datang daripada my observation lah terhadap individu. Dan ada juga sebenarnya saya mengadakan temu bual dengan staff-staff di unit yang lain, ataupun klien-klien yang datang, ataupun staff-staff di agensi luar mengenai cara bekerja pegawai-pegawai dan juga staff-staff di unit saya. Dari situ saya dapat feedback yang bagus lah. Selalunya mengenai pengurusan unit, saya dapat feedback. Dan ada juga yang feedback tu saya terima daripada email dan juga panggilan telefon daripada klien sendirilah. Daripada klien kita di sini, kalau di sini graduan-graduan yang menunggu untuk ditemuduka dan juga diberi pendapatan lah. Macam-macam aduan, macam-macam tuduhan pun yang dilemparkan kepada staff unit saya. Itu salah satu penilaian saya juga, tetapi saya tidaklah mengambilnya 100%, tetapi saya membuat penilaian, siasatan dan sebagainya untuk saya pastikan perkara itu betul ataupun salah. Itu cara saya melaksanakan penilaian staff-staff di unit saya. Maksudnya Cik Izra juga mengambil kira pandangan-pandangan daripada pihak luar, agensi-agensi luar untuk menilai kaki tangan di bawah Cik Izra. Sudah tentu. Okey. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung. So if sekiranya ada sebarang nasihat ataupun panduan, especially strategic management yang Cik Zaini sampaikan kepada kami, memandangkan mungkin perkongsian kita ini akan beri manfaat kepada pihak lain. Okay, saya serahkan kepada Cik Zaini. Okey. Dari segi pengurusan strategi, dia mestilah menyeluruh. Dan pengurusan strategik ni dia melibatkan organisasi. Organisasi dia melibatkan 2 atau lebih orang yang berinteraksi. Dan organisasi itu mesti mencapai satu matlamat. Tak boleh ada 2, 3, 4 matlamat yang berbeza. Dia boleh ada lebih daripada satu matlamat, tetapi tidak boleh ada matlamat yang berbeza-beza di dalam organisasi. Dan as a leader, saya memberikan vision ataupun mission yang jelas dalam organisasi saya, dan saya juga amat jelas mengenai apa yang saya hendak, hala tuju yang saya nak bawa di dalam organisasi saya, kerana itu merupakan elemen-elemen yang penting dalam pengurusan. Dan setelah di dalam organisasi itu tahu dengan jelas apa yang ingin dicapai dan semua bersama-sama bekerjasama mencapai objektif itu, barulah datang unsur-unsur yang lain di dalam organisasi untuk pengurusan strategi. Contohnya komunikasi, knowledge dan sebagainya. Jadi apa yang ingin saya nasihatkan, asas utama dalam pengurusan strategi adalah vision dan mission itu mesti dibawa dengan jelas kepada seluruh organisasi pada awal organisasi itu ditubuhkan ataupun setiap tahun bila organisasi itu akan melaksanakan itu.
Itu sajalah resepi ataupun nasihat saya kepada young leaders. Okay. Thank you so much, Izra, for your precious time with us, for your valuable sharing with us. I hope all the inputs, all the sharing at this evening can help others out there to get something good from this session. And thank you again, and I hope the momentum, all your good deeds will, akan dirahmati Allah. InsyaAllah. Dan sebab ianya memberi kesan kepada orang lain, ianya menyebar kebaikan kepada orang lain. Terutama sekali apabila kita berbincang begini dan kita kongsikan dengan pihak-pihak lain yang mungkin tertanya-tanya apa itu strategic management, and kita belajar mungkin secara teori, tapi the reality is when we interview the practitioners as you as a leader. So I'm very grateful, and our team is very grateful to have this session with you. And again, thank you so much. That's all. You're welcome, and do come again. My door is always open for the young leaders like you guys. Okay, thank you, Cik Izra.